Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita rakam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan nyawa, kehidupan, kenikmatan untuk melalui Ramadan kali ini, dan sebagaimana biasa, Ramadan kita akan cuba mendalami, memahami Al-Quran dengan pelbagai program tadarus dan sebagainya. Tapi kali ini kita ingin mentadabbur ataupun meneliti, memahami ayat-ayat Al-Quran terutamanya, dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Fakhrul Razi, Pusat Pengajian Al-Quran dan Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia, yang akan membimbing kita pada hari ini. Sebagaimana lazim, kita bersama dengan kita adalah saudara Qawi yang akan membacakan ayat, dan kali ini ayat pilihannya adalah ayat daripada surah Yusuf ayat ke-111. Dipersilakan saudara Qawi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saudara Qawi yang membacakan ataupun tilawah ayat daripada surah Yusuf sebentar tadi. Dan doktor, daripada sekali lalu maksud yang telah disebutkan oleh Qawi dan kita teliti, ini menceritakan bagaimana ketinggian dan kemuliaan nabi-nabi, termasuk pastinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus membuktikan bahawa ada kesinambungan yang dikatakan agama dan tauhid ini yang dibawakan oleh nabi-nabi terdahulu sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Ustaz boleh melanjutkan apa yang terkandung dalam ayat ini, ayat ke-111 surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Datuk Seri, kita sekarang berada dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ini antara surah yang Allah Ta'ala namakan dengan nama para Nabi dan Rasul. Selain daripada surah Ibrahim yang telah kita baca sebelum ini. Menariknya, surah Yusuf ini bercerita tentang kisah Nabi Yusuf sahaja. Dan kisah Nabi Yusuf ini tidak ada dalam surah-surah yang lain. Dia tidak seperti Nabi Musa. Kalau kisah Nabi Musa tu merata reti dalam Al-Quran ni. Okey. Cumanya bila kita berada dalam ayat terakhir surah Yusuf ini, Allah Ta'ala menyatakan bahawa dalam kisah para Nabi itu, maknanya tidak terbatas kepada kisah Nabi Yusuf. Surah ni surah Yusuf, menceritakan semuanya tentang Nabi Yusuf. Tetapi tiba-tiba bila ayat terakhir Allah nyatakan bahawasanya dalam kisah-kisah mereka itu, yakni para Nabi itu adalah pengiktibaran bagi golongan ulil albab. Maksudnya apa? Maksudnya manhaj Al-Quran, kalau kita ingin menekuni kisah-kisah para Nabi dan Rasul, dia mesti ada correlation ataupun hubungan kait di antara satu sama lain. Sehingga semua kisah tersebut sebenarnya adalah untuk menjadikan pedoman kepada kita bahawa semua perihalan kehidupan kita kat dunia ini, Allah Ta'ala wa tafsila kulli syai', Allah Ta'ala telah mendetailkan pedoman-pedomannya. Dan Allah Ta'ala telah berikan huda, Allah Ta'ala telah berikan petunjuk-petunjuknya. Dan semuanya itu adalah untuk menyatakan kerahmatan Allah wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kerahmatan Allah bagi orang-orang yang beriman. Bermaksud, ayat ini menganjurkan kepada kita bahawa kita perlu untuk menjadikan para Nabi itu sebagai pedoman kehidupan kita dalam segala aspek. Dan untuk menjadikan para Nabi itu pedoman, Datuk Seri, kita mesti menjadi golongan ulil albab. Golongan ulil albab ni dia bukannya berakal biasa, Datuk Seri. Ulil albab ni maknanya berakal dengan akal mata hati yang telah mendapat cahaya. Ulil albab. Maknanya dia memandang apa yang di sebalik yang perkara yang berlaku itu pada perkara yang berkaitan dengan kesedaran dia sebagai hamba Allah, kesedaran dia sebagai umat Rasulullah SAW, dan yang ketiga kesedaran dia sebagai khalifah
untuk memakmurkan muka bumi Allah dengan perkara yang Allah Taala redai. Dan pedoman-pedoman untuk menjadi panduan kita itu adalah kisah para nabi. Jadi begitulah Allah Taala menceritakan satu nabi SAW, Nabi Yusuf, okey, dalam surah Yusuf alaihi salam, tetapi pada masa yang sama Allah mengatakan bahawa kena dihubungkan dengan kisah nabi-nabi yang lain, dan pastinya semuanya itu adalah penghulunya pastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang Datuk Seri nyatakan tadi. Alhamdulillah, walaupun biasa kita dengar tentang ulul albab ni orang yang berfikir, orang yang bijak, tetapi konteks kita itu harus digabungkan dengan keimanan yang letaknya bukan di akal sahaja, tetapi juga di hati yang perlu disucikan, yang perlu dibersihkan dan perlu dididik dan perlu dijaga. Ya, dan ulil albab dalam Al-Quran ada beberapa ayat berkaitan dengan ulil albab, antaranya adalah ayat yang Allah Taala suruh kita melihat langit dan bumi, cakrawala dan sebagainya semua, nak memandang di sebaliknya itu adalah kasih Allah dan kekuasaan Allah. Dia sebenarnya bukan keakalan. Ulil albab tu adalah kerohanian. Itu ultimate point kita pada kali ini. Kerohanian, Masya Allah. Semoga kita dapat mendidik hati kita, jiwa kita yang kita anggap Ramadan ini, yang sudah sampai di penghujung ini, sebagai satu madrasah yang mampu mendidik hati kita, akal kita, dan akhirnya diterjemahkan sebagai fitrah kemanusiaan yang baik, yang betul, yang terkandung sikit sebanyak dengan memahami ayat ini dan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Kita ikuti siri seterusnya esok dengan masih bersama dengan Dr. Fakhur Razi. Terima kasih semua para penonton, sidang hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.